Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya lagi ya, hari ini kira-kira Raya 6 lah. Terima kasih kepada semua para wartawan yang sudi hadir pada pagi ini bagi saya menyatakan ataupun menyampaikan beberapa perkara berkaitan dengan penyelarasan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Di sebelah saya ini Tuan Haji Amir Izani Amir, Setiausaha Bahagian Kerajaan Tempatan, Tinggi Yang Berhormat Ustaz Haji Ahmad Shah Ahmad, timbalan saya. Pagi ini kita berbincang beberapa perkara tentang penguatkuasaan atau Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat ini. Dan ada beberapa insya-Allah berita baik untuk rakyat negeri Terengganu yang dah lama tunggu-tunggu, nanti-nanti. Dan dibandingkan pula dengan negeri lain, sebenarnya Terengganu memang kita ada kaedah kita mengambil kira antaranya ialah kes yang berlaku di Terengganu dan juga tentang kepatuhan rakyat negeri Terengganu pada SOP Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dia alhamdulillah pada semalam sudah diumumkan bahawa Terengganu ini sudah tidak ada lagi kes aktif. Mana semua kes COVID itu telah discharge ataupun keluar daripada hospital-hospital kita. Bukan sahaja hijau maknanya tidak ada kes baru, tapi kes yang ada pun semua sudah sihat belaka, dah discharge dari hospital. Alhamdulillah. Itu suatu berita yang sangat menggembirakan kita semua. Namun begitu, tanggungjawab kita bersama ialah untuk memastikan tidak ada kemasukan kes baru. Kalau kita berandaian bahawa negeri Terengganu sudah bebas daripada COVID-19 ini, dalam koma lah, dan andai kita, sebab kita tidak tahu, mungkin ada kes yang asymptomatic, yang kes COVID-nya positif tapi tidak ada tanda-tanda, maka tidak ada saringan yang dibuat kata mereka. Kemungkinan itu ada, tapi buat masa ni rekod kita tidak ada kes di negeri Terengganu. Namun oleh kerana musim perayaan, kita bimbang ada juga orang luar yang masuk ke Terengganu yang terlepas daripada sekatan jalan raya kita. Memang pihak polis buat kawalan sempadan, tapi biasalah kadang-kadang ada juga yang lebih cerdik ni, dia boleh lalu jalan lain yang terlepas. Ini antara cabaran yang kita hadapi. Mengambil kira semua perkara inilah, maka pada hari ini kita telah buat beberapa keputusan. Yang pertama, kerajaan negeri mulai pada hari ini memberi kebenaran pada premis makanan ataupun kedai makan, restoran dan makan, warung dan sebagainya, untuk membolehkan makan di kedai. Ini satu berita mungkin gembira lah bagi kita semua. Kerana sebagian besar dari kita telah bekerja, telah masuk bekerja seperti biasa. Sudah tentulah kita nak minum pagi, kita nak minum pukul 10, rehat, kita nak makan tengah hari, takkan nak balik rumah. Nak makan di pejabat pun tak ada tempat di pejabat untuk kita beli bungkus makan di pejabat, maka sudah tentu perlu kepada pekerja-pekerja ini untuk makan tengah hari, petang dan sebagainya. Maka kita membenarkan mulai hari ini kuat kuasa serta merta, hari ini membolehkan kedai-kedai makan ini membenarkan makan di kedai, tetapi mesti mematuhi SOP dia. Pertama, jarak 1 meter. Yang kedua, peralatan tu mesti nyah kuman atau disinfeksi, jaga kebersihan, dan menghadkan bilangan yang hadir ke dalam kedai masing-masing. Dan ini kerjasama sangat penting di kalangan pengusaha restoran atau kedai makan dan juga pengunjung-pengunjung.
Tak mahu nanti berlaku kluster baru daripada kedai makan dan sebagainya. Ini perkara yang perlu diberi perhatian oleh semua rakyat Terengganu, khususnya kepada pengusaha kedai makan dan juga pengunjung-pengunjung ataupun pelanggan-pelanggan yang yang berhasrat ataupun yang nak makan di kedai. Itu satu perkara yang saya kata yang mustahak, dan kita membenarkan operasi ini daripada 7 pagi hingga 10 malam. Buat masa ni 7 pagi hingga 10 malam sahaja. Tak benar sampai pukul 12 malam ataupun hingga pagi dini hari. Cukup saya rasa buat masa ni 7 pagi hingga 10 malam. Kita juga memutuskan membenarkan operasi klinik swasta, farmasi dan hypermarket mengikut lesen dalam permit masing-masing. Kalau lesen dia pukul 10 pagi buka 10 pagi lah, tutup 10 malam contoh. Supermarket biasa dibuka untuk pelanggan 10 pagi, dia tutup 10 malam. Dia boleh buka mengikut lesen masing-masing, berbalik kepada sebelum PKP lah. Dan waktu operasi untuk kedai telco ni, untuk telefon, baik telefon, bayar bil dan sebagainya, kita membenarkan dibuka sehingga pukul 8 malam sebagaimana yang telah disetujui oleh MKN. Cuma saya ingin maklumkan, kedai gunting rambut kita masih belum membenarkannya lagi, kerana masih sukar untuk kita menjaga SOP ni, sebab dia contact person to person, agak sukar. Maka ini kita tunggu dulu hingga keputusan yang dibuat oleh MKN mungkin sebelum 9 Jun nanti. Pasar malam dan pasar minggu kita cuba untuk beberapa waktu ini untuk kita membuat suatu norma baru. Pasar minggu kita atau pasar malam, kita akan buka satu tempat yang baru, yang lebih besar, dan kita akan jarakkan lot-lot kedai itu dan menghadkan bilangan peniaga, dan juga ada jarak untuk pembeli-pembeli nanti. Jadi tidak lagi pasar malam, pasar minggu yang ada hari ini yang kedainya rapat-rapat dan susah untuk kita mengawal dari segi SOP ni. Jadi insyaAllah kita sedang minta pihak Majlis Bandaraya Kota Terengganu khususnya mengenal pasti beberapa tempat yang boleh kita jadikan sebagai pilot project ataupun contoh untuk kita benarkan pasar minggu atau pasar malam ini mengikut SOP yang kita tetapkan. Kalau berjaya, insyaAllah lepas ini mungkin kita akan boleh kembangkan ke daerah-daerah lain. Begitu juga pasar tani kita, pasar tani di Hiliran, insyaAllah kita akan kaji dari segi keluasan tempat dan juga penjarakan kedai ini dan laluan masuk keluar yang boleh kita kawal dari segi pematuhan kepada SOP kita. Ini dua perkara yang dalam masa yang terdekat ni, dan saya dah arahkan pada Majlis Bandaraya Kota Terengganu untuk buat kajian dan pilot projek ini. Dan juga di daerah lain, majlis-majlis lain juga kita minta supaya mereka buat kajian tentang pasar minggu ini dan pasar malam, kerana kita tahu memanglah peniaga-peniaga pasar malam, pasar minggu ini itulah sumber pendapatan mereka, dan kita memahami mereka juga bukan golongan yang ada simpanan yang banyak untuk bertahan begitu lama ekonomi mereka. Maka kita sedang fikir bagaimana supaya dapat memenuhi peluang mereka untuk berniaga dapat diteruskan, dan masa yang sama menjaga SOP supaya tidak ada penularan baru penyakit COVID-19 ni. Dia kerajaan mengambil kira belaka dua-dua perkara ni. Itulah antara perkara yang kita bincang tadi, dia buat keputusan demi untuk kebaikan kita bersamalah, kebaikan rakyat Terengganu, nak jaga supaya tidak berlaku kes baharu COVID-19, dan juga untuk membenarkan sektor ekonomi ini bergerak supaya rakyat boleh cari pendapatan, cari rezeki masing-masing, insyaAllah. Wallahu alam. Sekian, terima kasih. Jadi yang dine-in punya satu meja boleh berapa pelanggan?
Dia jarak dia kena ikut SOP 1 meter jarak antara satu orang. Satu meja boleh. Dia tengok meja besar mana. Kalau meja tu kecil mungkin 2 orang je lah. Satu meja biasa 4 orang tu dia akan jadi jadi 2 orang, satu ujung sini, satu ujung sana. Yang 4 orang boleh jadi 2. Boleh jadi 2. Kalau meja besar mungkin boleh 4 orang. Dia tengok besar mana. Ini akan SOP ini akan dipantau oleh pihak PBT, Pihak Berkuasa Tempatan. Kalau Kota Terengganu Majlis Bandaraya Kota Terengganu, Dungu Majlis Bandaraya Dungu, Mamam Majlis Bandaraya Kemang, lain majlis daerah lah yang kita ada. Ini akan dipantau di masa ke semasa supaya pastikan perkara ini dipatuhi. Bukan kita nak halang orang nak makan, tapi kita juga nak jaga supaya jangan negeri kita ni dijakiti semula COVID-19. Ini sangat penting. Bila kena, lepas balik pada asas susah semua orang. Sekiranya ada yang melanggar peraturan ni, apa tindakan yang bakal diambil? Biasa saja. Pertama kita akan nasihat. Itu memang kita ni sangat prihatin tentang rakyat kita. Kita beri nasihat. Dan kalau dia dah mematuhi, mengikuti nasihat kita, cukup sekadar itu. Tapi kalau degil juga, compound akan dikeluarkan. Kita akan keluar compound, denda lah pada mereka yang tidak mengendahkan arahan kita. Sebab ini kita memikir tentang kesihatan dan juga nyawa rakyat ini. Jadi tadi yang telekomunikasi boleh operasi sampai pukul 8 malam. Sampai pukul 8 malam. Dia nak buka pukul 6 itu atas dia lah. Dia nak buka pukul 4 itu atas. Tapi kita boleh membenarkan dia sehingga pukul 8 malam. Jadi yang pasar malam dengan pasar minggu, maksudnya yang seperti ada ni dah tak boleh pakai? Ya, yang sedia ada semua kita tutup dah sekarang ni. Tapi kita nak buka satu norm baru. Kalau pasar yang sedia ada ni memang mustahil. Sebab dia memang sudah padat sangat. Kalau kita buka, dia akan berlalu berimpit-impit. Dan pelanggan pun tak ada tempat dia nak bergerak. Memang kalau dia bergerak, bangsa sana, bangsa sini sudah dekat. So kita buat masa ni kita sedang mengkaji dan sedang arah pada Majlis Bandaraya Kota Terengganu buat contoh dulu. Antara cadangan kita lah di stadium Gong Badak tu, kawasan yang luas, kita boleh lockkan dengan jarak-jarak yang mengikut SOP kita dan kita boleh atur pelanggan ni sebagaimana kita buat arahan di hypermarket kita. So kalau ini berjaya, kita akan tengok apa yang boleh kita buat di pasar-pasar malam yang sedia ada. Saya juga ada mencadangkan tadi pada majlis-majlis daerah PBT supaya dia boleh kaji, kalau boleh bincang dengan peniaga. Kalau biasa peniaga 100 peniaga, kita kurang pada 50 supaya ada penjarakan. Sebilangan itu mungkin boleh adjust giliran dan sebagainya. Sebab kita juga nak jaga tadi lah supaya SOP dapat dipatuhi. Kalau kita buka seperti biasa yang ada, memang kita nampak mustahil untuk dipatuhi SOP itu. Sebab kedai itu memang sudah terlalu rapat. Jadi kita nak besarkan kawasan, sudah tidak ada kawasan tambahan yang boleh kita berikan, melainkan kita mengurangkan peniaga. Kalau peniaga boleh setuju, insya-Allah perkara ini boleh kita apply di pasar-pasar minggu yang sedia ada. Jadi maksudnya tapak lama tu kita takkan boleh lah, kita akan guna tapak baru. Ya, buat masa ni kita tutup dulu tapak lama. Tapi saya dah kata tadi, kita beri arahan kepada PBT, buat kajian, bincang dengan peniaga. Kalau dia boleh bertolak ansur, contoh kalau sekarang buat 100 kanopi, 100 bangsal, kita kurangkan pada 50 supaya ada penjarakan. Kalau peniaga boleh setuju kaedah ini, insya-Allah kita boleh benarkan di tapak yang sedia ada. So kajian tu akan makan masa berapa lama? Sehingga 9 bulan ni saya bagi tempoh. Maknanya sampai 9 hari bulan ni, dalam tempoh ni memang pasar malam dan pasar minggu tak boleh. Belum buka lagi. Cuma 2 saja saya suruh dia buat dalam tempoh ni untuk percubaannya. Satu cuba buat di stadium Gong Badak, stadium Stamizan tu, dan pasar tani. 2 tu kita bagi supaya MBKT buat satu pilot project dia. Jadi maksudnya pilot project ni akan dalam tempoh ni ke tak? Dalam tempoh ni. Seterusnya besok dia akan buat kajian dan sebagainya. Kalau boleh kita boleh buka pasar tani. Esok dah start lah. InsyaAllah. Dia akan majlis Majlis Bandaraya Kota Terengganu akan bincang dengan pengusaha pasar tani dan juga dengan peniaga pasar malam ni untuk kita buka di 2 tempat saya sebutkan tadi lah. Jadi lokasi tu memang dah sah je lah di Gong. Ya, buat masa ni kita setuju tadi untuk dikaji ataupun dibuat pilot project pasar tani dan juga di stadium Gong Badak. So far melibatkan berapa ramai peniaga ini? Itu saya tak ada maklumat lah. Haji Amir ada bilangan peniaga. Tak ada. Dia ada. Bilangan peniaga pasar tani. Bilangan semula lah, itu kena notis. Kat 200 peniaga. Kita bagi semula.
Maksud YB lepas ni akan ada announcement lain lah. Lepas 9 hari bulan tu bila dah siap kajian, kita akan buat announcement lain. Ya. Kalau kita tengok benda tu boleh berjaya dan peniaga boleh patuh SOP, pembeli juga boleh patuh, sebagainya boleh patuh di supermarket dan sebagainya, insya-Allah kita akan buka berapa lagi tempat yang kita boleh kawal dari segi SOP. Maybe macam resort-resort, hotel-hotel semua boleh beroperasi dah. Boleh operasi tapi kena ikut SOP. Maknanya boleh ambil gas lah. Boleh ambil gas dan boleh makan. Sekarang ni restoran kita pernah makan, dia pun kita pernah makan. Tapi SOP kena patuh. Cuma apa ni, penginapan di mainland saja ke membabitkan ataupun di Ini semua je. Sebab pulau pun sama. Tapi SOP kena ikut lah. Cuma saya ingat oleh kerana pada peraturan rentas negeri itu masih lagi dikuatkuasakan, mungkin pelancong-pelancong luar tak datang, jadi untuk pelancong tempat datang tak berapa ramai. Mungkin dia nak buka pun takut tidak nak profitable, tidak menguntungkan. Itu terpulang kepada pengusaha. Itu dah bagi kebenaran, mereka boleh buka hotel dan mereka boleh makan. Mula-mula ini boleh makan di dalam hotel, di restoran dia dengan peraturan tersebut tadi lah. Kalau macam dekat pulau tu kita ada tim juga ke jaga pantau? Ada belaka. Kita pegawai kita memang ada tim je untuk buat pemantauan ni. Bawa majlis kita buat PBT ni. Tapi yang hotel tu start hari ni ke esok? Dia boleh start hari ni sama je. YB, hari tu ada kes yang keracunan makanan. So far macam mana status dekat YB? Puding buih. Ya, apa yang saya dipahamkan ialah ni perniagaan pada baru ni kan kita tak benarkan meniaga pasar malam dan sebagainya, maka banyaklah online. Maka online ni dia orang masak di rumah masing-masing. Yang dipahamkan oleh pengawal kesihatan, antara punca dia lah telur tu macam expired lah, dah lebih 2 minggu masih digunakan. Itu sajalah. Jadi ini adalah kesilapan pengusaha itu sendiri. So apa tindakan pada pengusaha itu? Kita akan tutup je lah. Premis dia itu saja yang kita boleh buat. YB ada tak punca kes lah punca dia ada tak? Punca dia kata dia dua telur yang dibuat puding buih tu. Telur yang sudah lebih 2 minggu. Itu saja yang saya dah maklumkan tadi. Ada pertambahan bilangan pesakit tak? Setakat ni tak ada lah. You ada bilangan berapa sekarang ni? Saya tak tahu bila dia tak. 99 orang. Itulah, angka itulah. Tak takut ada tambah lagi? Tak ada. Cuma yang seorang ICU tu je lah. InsyaAllah selamat semua. Ya biasalah bulan-bulan puasa ni macam tu lah. Dia bila kita orang semua niaga nak cepat, nak untung juga, maka walaupun benda tu mungkin dah agak was-was nak guna, dia gunakan jugalah. Lebih kita sedar kejenakan. Reason tu memang kita dah dapat daripada hujang makmal ke? Punca daripada telur tu? Maklum dia begitu lebih kurang ni. Memang kita dah dapat hasil hujan. Sebab dia maklumkan saya tu dia telur tu. Memang dah confirm je lah. Betul. Tapi ada yang ramai mempertikaikan mereka yang berniaga dari rumah tak ada suntikan. Itu yang kita bincang tadi. Yang kita bincang juga dalam surat tadi ialah berkaitan dengan berniaga yang online dan dia berniaga di rumah. Memang dia tidak ada lesen pun, permit pun tak ada, lesen pun tak ada. Jadi kalau kita nak gantung lesen apa nak gantung, dia tidak berlesen. Jadi ini semualah kerana kadang-kadang kita nak membolehkan ramai yang selama ni sumber pendapatan melalui pasar minggu, pasar bazar Ramadan dah tak dapat, kita beri alternatif itu. Jadi untuk pihak kesihatan nak beri setiap prismi rumah orang berniaga ni agak sukar. Dan kita dah bincang tadi supaya kesihatan lepas ni buat satu SOP baru untuk pelaksanaan pengusaha makanan di rumah masing-masing. Mungkin lepas ni kita akan kuasa dari segi pelesenan, suntikan dan sebagainya lah. Sebagaimana juga pengusaha-pengusaha di premis yang berlesen, insyaAllah. Ini akan dikaji oleh pihak kesihatan. Kita pun tak mahu membebankan sangat rakyat, tidak mahu menyusahkan juga rakyat, tapi dalam keadaan yang sama kita jaga kesihatan rakyat juga. Ini sedang dalam, saya dah minta tadi KKM, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu untuk buat kajian bagaimana
tentang pengusaha-pengusaha makanan di rumah masing-masing yang tidak ada lesen. Jadi lebih dalam kes yang puding ni, pengusaha tu dia berniaga dari rumah saja ke atau dia ada kedai? Saya dari rumah saya kan. Dia buat di rumah. Hanya dia tak ada lesen juga. Tak ada lesen, tak kedai. Jadi memang kerajaan akan kaji dari segi macam mana? Ya, kita kaji satu SOP baru untuk pengusaha-pengusaha yang berniaga di rumah online yang sekarang ni tidak ada lesen lah, tidak dilesenkan. Sebab dia masak di dapur masing-masing. Dia ini akan dibuat kajian bagaimana cara boleh kita bertingkatkan dari segi kebersihan dan sebagainya lah. Tunggulah keputusan Kementerian Kesihatan atau Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu untuk buat suatu prosedur baru, SOP baru. Okey, terima kasih semua. Selamat Raya. Selamat Raya.